Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat lagi menyambung kembali kuliah tajwid ilmu kita, insya-Allah, yang mana kita telah tangguhkan pada pelajaran yang lalu. Pada pelajaran yang lalu kita masih lagi masuk kepada tajuk makhraj huruf, iaitu tempat keluar sesuatu huruf itu, yang mana kita berada pada tajuk yang keempat, iaitu tajuk asy-syafatan. Saya tak silap saya, kita telah sebut pada tajuk ini asy-syafatan, iaitu berarti dengan maksud dia dua bibir. Makhraj, tempat keluar daripada dua bibir, asy-syafatan. Ada orang sebut asy-syafatain, ada orang sebut syafawi, makhraj syafawi, makhraj syafatain, syafatan. Kesemua itu, ketiga-tiga istilah itu membawa erti yang sama, iaitu membawa maksud keluarnya bunyi sesuatu huruf itu datang daripada dua bibir mulut. Bukan satu bibir sahaja, tetapi dua bibir mulut. Jika kita katakan kita menggunakan satu bibir mulut saja, contoh di atas, adakah kita mampu menghasilkan bunyi sesuatu huruf? Saya rasa itu satu perkara yang mustahil. Jadi insya-Allah pada hari ini kita ambil sedikit pada tajuk yang lalu, iaitu pada tajuk makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan seperti mana boleh lihat di skrin insya-Allah nanti. Asy-syafatan ini mempunyai beberapa huruf. Mempunyai beberapa huruf yang tersendiri. Iaitu ulama mengatakan asy-syafatan ini mempunyai 4 huruf. 4 huruf hijaiyah, iaitu 4 huruf bahasa Arab ini datang daripada tempat keluarnya dua bibir mulut ini. Tetapi seperti mana saya sebut pada pelajaran yang lalu, walaupun mari daripada dua bibir mulut, bukanlah kesemua huruf ini mari dengan cara yang sama. Akan tetapi ulama membahagikan pula, iaitu pada dua bibir mulut ini ataupun asy-syafatan ini dibahagikan kepada dua jenis, orang kata dua jenis. Yang pertama melibatkan perut bibir bawah dan juga gigi hujung gigi atas, iaitu orang kata gigi atas kita ini menggigit perut bibir bawah. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Dan jenis yang kedua ialah menggunakan kedua-dua bibir itu, tetapi ada membezakan antara huruf-huruf yang lain ini adalah pada tekanan bibir kita. Jika kita cuba lihatlah pada skrin, insya-Allah, antara dua tempat lah, orang kata dua jenis yang ada pada makhraj asy-syafatan ini. Pertama, perut bibir bawah bertemu dengan hujung gigi depan, iaitu gigi atas kita. Yang kedua, antara dua bibir mulut. Yang pertama kita masuk ialah pada jenis yang pertama, iaitu perut bibir bawah. Perut bibir bawah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas. Maksudnya gigi atas kita ini menggigit perut bibir bawah. Itu yang pertama. Dan jenis yang pertama ini hanya mempunyai satu huruf sahaja, iaitu huruf fa. Saya telah sebut pada pelajaran lalu, huruf fa sahaja. Apabila kita menyebut huruf fa, automatik gigi atas kita menggigit perut bibir bawah. Mestilah hujung gigi itu dia menyentuh pada perut bibir. Bukanlah dia gigit pada luar bibir, hampir di kawasan luar mulut kita, tidak. Tapi mesti menggigit pada perut bibir bawah ini. Mesti pada bibir. Jadi bila kita sebut fa, afa, bafa, tafa, kita dapat rasakan gigi kita memang menggigit perut bibir bawah. Tapi sesiapa yang bila dicuba mencari huruf fa, tetapi dia merasakan dia mengguna pakai pada bibir yang lain bahagian bawah, tapi gigi bahagian lain, bibir bawah tapi digigit pada luar ini, maka itu satu kesilapan ataupun ketidaktepatan dari segi makhraj huruf fa.
Makhraj huruf fa mestilah datang daripada perut bibir bawah. Saya juga telah sebut pada pelajaran yang lalu bahawa jika seseorang yang tidak mempunyai gigi, jika seseorang yang tidak mempunyai gigi bahagian atas ini, ia merupakan satu kesukaran bagi seseorang itu untuk menyebut huruf fa. Walaupun dia hanya ada sebatang gigi sahaja di atas, tetap menyukarkan dia untuk menyebut huruf fa secara sempurna. Kerana apabila kita sempurna gigi kita bahagian atas ini, kita sebut huruf fa, maka banyak perkara yang terjaga. Contohnya angin tidaklah terkeluar sangat daripada gigi atas ni. Sebab gigi atas ni menutup ruang udara daripada keluar secara menyeluruh. Tapi jika orang yang tidak ada gigi bahagian atas, maka fa itu akan menjadi satu bunyi yang cacat. Nak bagi contoh, gigi saya lengkap semua, alhamdulillah. Jadi nak bagi contoh pun saya tidak dapat bagikan di sini. Tapi kita boleh cuba tanya, mungkinlah jika sesiapa mempunyai ibu ayah ataupun datuk nenek dia yang sporting, kita boleh cuba tanya dia. Kita tengok gigi dia tak cukup sebatang, kita cuba tanya, boleh tak tolong tunjukkan contoh sebut huruf fa. Contohnya seperti mana arwah toki saya sendiri, arwah datuk saya sendiri mempunyai sebatang je gigi atas. Maka bila saya suruh dia menyebut huruf fa, maka dia menghasilkan bunyi yang lain daripada yang biasa. Dan inilah merupakan ketidaktepatan dari segi makhraj huruf fa. Tidak tepat. Maka benda ni dia memerlukan kepada penambahbaikan kepada gigi kita juga. Jika kita tidak mempunyai gigi pada bahagian atas, maka kita kena pakai gigi palsu. Tak ada masalah. Pakai gigi palsu, dengan memakai gigi palsu dapat membuatkan kita dapat membaca dengan Quran yang lebih baik, maka itu yang kita boleh kata sebagai satu perkara yang baik, maka disunat. Benda yang baik. Jika kita sengaja tak mahu memakai gigi palsu tapi nak mengaji dengan gigi kita yang mungkin orang kata rongak ataupun ada berlaku orang kata kecacatan, tidak sempurna, maka bila kita mengaji dengan cara sebegitu, maka bacaan kita menjadi tidak sempurna. Bahkan boleh menjadi satu fitnah apabila orang lain dengar cara kita baca Quran, orang tu akan kata betapa buruknya bunyi sebutan Al-Quran kita itu. Na'udzubillah min zalik. Kita tidak mahu menjadi satu fitnah pula kepada agama kita. Itu berkenaan dengan jenis yang pertama, iaitu perut bibir bawah. Gigi atas menggigit perut bibir bawah. Dan yang keduanya ialah apabila dua bibir ditemukan. Apabila dua bibir ditemukan ini, dia mempunyai 3 huruf yang tersendiri. Walaupun ada 3 huruf mari daripada dua bibir mulut ini, tetapi setiap huruf-huruf ini mempunyai cara yang tersendiri. Sebagai contoh, makhraj huruf ba. Makhraj huruf ba, ulama mengatakan bahawa cara sebutan huruf ba ialah kita melakukan tekanan yang kuat sedikit apabila membunyikan huruf ba. Jadi pada ba, tekanan pada dua bibir itu menjadi kuat. Ba, abba, tabba, thabba. Pada huruf ba, dua bibir mesti berlaku tekanan yang kuat. Manakala bagi huruf mim, bagi huruf mim, dia sama juga jenis dia dengan huruf ba tadi, melibatkan dua bibir mulut. Akan tetapi berlaku sedikit perbezaan dengan makhraj huruf ba tadi, iaitu apabila ba berlaku tekanan yang kuat, manakala makhraj huruf mim ini hanya berlaku tekanan yang sederhana sahaja ataupun tekanan yang lemah. Ada sebahagian ulama kata tekanan lemah, ada sebahagian ulama kata tekanan yang sederhana. Maka dia ada perbezaan berbanding dengan huruf ba tadi. Bila kita sebut mim, amma, ummu, tamma, summa, berlaku tekanan bibir yang sederhana, kurang lemah dan sederhana sahaja. Tidaklah orang menyebut huruf mim dengan menggunakan tekanan yang kuat. Tidak. Jika seseorang menggunakan tekanan yang kuat, maka itu adalah
menyalahi dari segi cara sebutan yang tepat. Dan yang terakhirnya iaitu pada huruf waw. Pada huruf waw ini juga melibatkan antara dua bibir mulut, iaitu keadaannya apabila kita nak menyebut huruf waw, kita memuncungkan kedua-dua bibir kita. Makhraj yang memerlukan memuncungkan pada dua bibir mulut, barulah terhasilnya bunyi waw. Jadi sesiapa yang nak baca huruf waw, nak sebut huruf waw tapi tidak mahu memunculkan mulut, maka dia tidak dapat, mustahil bagi dia untuk menghasilkan bunyi waw yang sempurna. Itu kaedah ulama yang telah tetapkan. Itulah sedikit sebanyak apa yang saya telah sebut pada pelajaran yang lalu. Ini cuba kita nak ingatkan balik, sebab dia bukanlah satu tajuk yang berat pada makhraj syafatan ni. Cuma nak ingatkan baliklah apa yang kita telah belajar pada pelajaran yang lalu. Ini seberingkas je lah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru pula. Dan tajuk ini tajuk grup yang kelima dalam tajuk makhraj huruf. Grup yang kelima dan juga grup yang terakhir dalam tajuk makhraj huruf, iaitu makhraj khayshum. Al-khayshum. Al-khayshum ataupun dengan artinya dalam bahasa Melayunya ialah rongga hidung. Bila kita sebut rongga, kita kena ingat rongga ini adalah merupakan ruang kosong ataupun ruang udara yang ada pada tempat tersebut. Jika saya sebut pada pelajaran yang lepas, makhraj jaufi. Apa dia makhraj jaufi? Iaitu rongga kerongkong dan rongga mulut. Maksud dia apa? Maksud dia hanyalah melibatkan ruang udara yang kosong itu. Itulah yang kita sebut sebagai makhraj jaufi. Manakala bila disebut makhraj al-khayshum, dia hanya melibatkan rongga dalam saluran hidung kita. Bukanlah yang dimaksudkan al-khayshum ini menggunakan hidung untuk menghasilkan sesuatu bunyi, tidak. Tapi dia hanya menggunakan saluran udara yang ada pada anggota hidung ini. Kita kena faham gitu. Dan seperti mana al-jawfi juga, makhraj jawfi, al-khayshum juga sama dengan jawfi. Iaitu jawfi ini hanya melibatkan tiga huruf yang tidak ada baris padanya. Tidak ada apa-apa tanda padanya. Alif, waw, ya yang dikenali sebagai huruf-huruf mat ini. Makhraj jawfi hanya nak cerita tentang apabila memanjangkan bunyi sesuatu huruf, di manakah keluar panjang bunyi itu keluar daripada rongga kerongkongan mulut. Akan tetapi pada makhraj al-khayshum dia sama juga, lebih kurang dia, iaitu pada makhraj ini bukanlah terhasilnya bunyi sesuatu huruf itu, tidak. Bahkan dia nak hanya menyebut di sini bahawa al-khayshum ini apabila kita sebut sebahagian huruf, dia juga melalui rongga hidung kita, yang mana dia sekadar menambah bunyi pada huruf tersebut. Iaitu ulama sebut huruf-huruf yang melibatkan makhraj khayshum ni hanya ada dua sahaja, iaitu huruf mim dan huruf nun. Huruf mim dan juga nun. Jika tengok pada skrin itu, dia ada tulis makhraj khayshum. Ada tulis pada hidung, lihat lukisan tu, pada hidung tulis ghunnah. Ghunnah inilah kita sebut sebagai dengung. Dengung ataupun bahasa orang kita sebut sebagai sengau. Sengau. Orang luar sebenarnya sebut sengau, orang Terengganu sebut sengal. Tapi kalau orang luar dengar sengal ni, sengal ni masuk dia lain pula. Tapi bahasa betulnya sengau. Sengau ni sengau atau bunyi gunah lah kita panggil, bunyi dengung. Itulah yang terhasil disebabkan dia melalui rongga hidung ini. Pada di situ juga ada tulis idgham bi ghunnah, iqlab, ikhfa hakiki, mim dan nun musyaddadah, mim idgham mislain dan ikhfa syafawi, idgham mutajanisain, mak lazim harfi mukhaffaf. Ni antara huruf-huruf yang ini antara hukum-hukum yang terlibat dengan makhraj al-khayshum ini. Jadi kita masuk pada makhraj khayshum ini. Ya, ulama mengatakan bahawa pada makhraj ini hanya terdapat dua huruf sahaja, iaitu huruf nun dan mim. Macam saya sebut tadi. Nun dan mim sahaja. Sebab apa ulama sebut hanya dua huruf ini sahaja?
Ini disebabkan makhraj ini merupakan suara dengung, bunyi dengung, bunyi sengal. Orang kata bunyi sengal yang mari yang datang daripada pangkal hidung ataupun rongga hidung ini. Sebagai contoh, mim dan nun ni apabila kita nak baca ataupun kita nak sebut dua huruf ini, kita tutup hidung kita. Kita cuba tutup hidung kita, kita sebut nun ataupun na ataupun anna. Anna. Bila kita sebut anna, berlaku sekata pada hidung. Kita tak lawas, tak lepas nak sebut huruf nun tadi. Disebabkan apa? Disebabkan dia sepatutnya melalui rongga hidung, tapi bila kita tutup rongga hidung ini, maka menyebabkan kita tidak dapat menyebut huruf tadi. Begitu juga dengan mim. Imma. Imma, kita tutup hidung kita. Imma. Imma. Tak lepas. Disebabkan kita telah menghalang. Menghalang bunyi kedua-dua huruf ini daripada keluar melalui rongga yang sepatutnya, itu rongga al-khayshum. Boleh nampak ulama letak dua huruf ini disebabkan memang secara praktikalnya bila kita buat memang kita tidak dapat sebut dengan sempurna. Kalau orang tebang-tebang juga dia nak buat juga, hanya orang ngelak saja yang kata boleh bunyi je walaupun tutup hidung. Sebenarnya tidak dapat langsung menghasilkan bunyi kedua-dua huruf ini jika kita tutup rapat hidung kita ini. Dan poin yang ketiga, makhraj ini boleh diuji dengan membaca Al-Quran secara menutup hidung. Sebagai contoh ayat suci Al-Quran di situ pada suratul Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'am. Ada dua huruf, nun mati dan mim mati. Kedua-dua huruf ini mesti walaupun dia huruf yang mati, mesti dia melalui rongga hidung apabila nak menghasilkan bunyi dia. Jadi bila kita tutup, sebelum tu kita tak baca secara tidak tutup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita tutup hidung, siratal ladzina an'am, berlaku sekatang. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzi boleh baca dengan sempurna disebabkan dia tidak melalui rongga hidung, boleh bunyi molek orang kata. Tetapi pada nun mati dan mim mati, bunyi telah tersekat disebabkan kita telah menutup rongga hidung yang menjadi makhraj bagi kedua-dua huruf ini. Saya harap para penonton boleh faham. Boleh faham dengan cara sebegini. Sebab dua-dua huruf ni kita boleh cuba dengan cara menutup hidung untuk mengenal pasti adakah dia betul-betul lalu kuat hidung ataupun dia melalui tempat-tempat yang lain. Seperti contoh di kerongkong kita ataupun di mana-mana. Kalau kita nak cari tempat yang setepatnya, di manakah nun dan mim datang. Itu kaedah lah yang ulama bagi, iaitu dengan cara menutup hidung. Jadi pada nun dan mim juga ini, kita kena berhati-hati apabila kita membaca kedua-dua huruf ini. Tetapi ada juga masalah, iaitu ada orang dia membacakan huruf selain pada huruf nun dan mim ini, dia lalu juga kepada rongga hidung. Ada yang jenis sebegini. Ini disebabkan orang kata tidak berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Ada juga bahkan orang yang memang hidup dia dengan Al-Quran sekalipun, mungkin kita kata orang yang Al-Hafiz, orang yang hafiz Quran, atau bahkan di seorang yang pakai ilmu Al-Quran sekalipun, kadang-kadang dia boleh terlepas pandang tentang perkara ini. Sebagai contoh, antara huruf yang orang selalu tersilap melalui makhraj al-khayshum ialah huruf Ain. Huruf Ain, ramai orang terlalu tekan sangat huruf Ain ni sampai dia lalu ke hidung. Dan bila kita baca secara tutup hidung, maka berlaku sekatan pada huruf Ain itu tadi. Sebagai contoh, siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta. Tu lalu sini lagi. Tapi kalau orang tekan sangat, dia akan jadi dia sekat kat hidung. Maka apabila mana-mana orang yang membaca huruf Ain melalui rongga hidung ini, maka itu kita kata sebagai tidak tepat di segi makhraj dia. Sebab huruf Ain hanya datang daripada kerongkong kita, bukan datang daripada khayshum, bukan datang daripada rongga hidung kita. Ini pun kita kena
hati-hati. Jadi kita kena ingat dua perkara, iaitu mim dan nun mesti mari daripada laluan hidung kita, rongga hidung kita. Yang keduanya huruf ain kita kena hati-hati. Sebab ramai orang yang telah tersilap dalam membaca huruf ain ni, dalam menyebut huruf ain ni. Jadi begitulah sedikit sebanyak tentang makhraj al-khayshum. Ringkas sahaja khayshum ini hanya melibatkan dua huruf sahaja. Tak perlu fikir panjang pun, bukan cari kita nak sebut, tidak. Dia bahkan dua huruf ini walaupun mari daripada anggota yang lain, iaitu mari daripada makhraj lain, sebagai contoh huruf mim mari daripada makhraj asyafatan, dua bibir. Tetapi dia juga melibatkan dengan makhraj al-khayshum. Jadi dia ada persoalan juga. Macam mana dia boleh orang kata mim dan nun, kenapa dia terlibat dengan al-khayshum ini? Kenapa dia terlibat dengan rongga hidung ini? Bukankah dia ni telah datang daripada makhraj yang tersendiri, sebagai contoh mim tadi asyafatan, dan juga nun tadi itu makhraj lisan. Nun ada tempat yang tersendiri, hujung lidah pergi ke gusi belakang gigi atas itu, terhasilnya bunyi huruf nun. Ada mim menggunakan menekan secara sederhana ataupun lemah pada kedua-dua bibir kita, terhasilnya huruf mim. Tetapi kenapa juga dia terlibat dengan al-khayshum ini? Jadi menurut ahli lughah ataupun pakar bahasa Arab, mereka mengatakan bahawa apabila menyebut huruf nun dan juga mim, nun dan mim ini, dari segi laluan udara dia keluar, laluan dia nak keluar itu, sebab suara kita mari daripada ni, vocal cord ni, tak? Tapi bila nak keluar tu mesti dia keluar daripada saluran yang tersendiri. Biasanya saluran yang keluar daripada mulut. Tetapi pada dua huruf ini, ada contoh huruf nun. Kata ahli bahasa, bila menyebut makhraj huruf nun, walaupun makhraj iaitu al-lisan, iaitu lidah, apabila lidah kita, hujung lidah kita menekan pada gusi belakang gigi atas, kita baca na ataupun in. Tak, bila kita matikan atau kita sabdakan dia in. Bila kita begitu, kita baca sebegitu, jadi suara itu tidak keluar melalui mulut. Suara itu tidak keluar melalui mulut. Sebab bila kita sebut in, tak, mulut kita sebenarnya telah tertutup. Ruang udara mulut kita telah tutup sebenarnya. Disebabkan lidah kita menutup, menghalang udara itu keluar melalui rongga mulut. Inna, na tu baru keluar. Tapi bila sebut in, dia tukar laluan. Apabila suara tu keluar lalu ke mulut, dia sekat disebabkan lidah ini menahan laluan dia. Maka bila terhalang laluan dia, maka ada orang kata saluran dalam tekak kita ni, ada saluran yang lembut tu, kalau kita guna hujung lidah kita dapat rasa sebenarnya. Dia jadi terbuka sedikit, menyebabkan suara yang keluar tu nak keluar melalui mulut tak jadi. Dia lalu laluan yang lain, iaitu naik kepada rongga hidung. Bila naik ke rongga hidung inilah terhasilnya bunyi ghunnah, bunyi dengung, dan dia keluar pun melalui hidung kita. Begitu juga dengan mim tadi. Disebabkan imma itu, mim ni menggunakan kedua-dua bibir kita, dan dia telah menutup laluan udara bagi huruf mim ini daripada keluar melalui mulut. Maka sama juga dengan nun tadi, iaitu dia telah menukar laluan dia itu naik ke atas melalui rongga hidung tadi. Ini merujuk kepada ahli lughah, iaitu orang dalam bidang bahasa Arab. Dia mengatakan begitu. Sebab itulah kedua-dua huruf ini diletakkan satu makhraj yang khas bagi dia, iaitu makhraj al-khayshum. Disebabkan kedua-dua huruf ini tidak dapat melalui mulut, tidak dapat keluar melalui rongga mulut, maka mereka ni keluar naik atas balik melalui rongga hidung, dah keluar melalui jalan itu. Itulah berkenaan dengan orang kata penerangan kenapa minan nun ni dia khususkan dalam al-khayshum. Kenapa huruf lain tidak termasuk dalam al-khayshum ini? Kerana huruf lain ni masih lagi dia dapat melalui rongga mulut. Tetapi dua huruf ini terpaksa melalui rongga hidung. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan makhraj al-khayshum. Jadi pada hari ini kita telah selesai berkenaan dengan tajuk kita, iaitu tajuk makhraj huruf
satu tajuk yang besar. Kita telah selesai membincangkan ataupun kata mendengar apa yang saya telah terangkan berkenaan dengan kelima-lima grup ini. Bermula dengan Al-Jawfi. Saya dah cerita Al-Jawfi itu apa benda. Yang keduanya Al-Khalqi ataupun Khalqum, makhraj kerongkong. Apa dia? Ada 6 huruf. Ada satunya makhraj Al-Lisan, makhraj lidah, ada 18 huruf. Sebab tu makhraj Asy-Syafatan, Asy-Syafatain ataupun makhraj Syafawi, nama yang maksud yang sama belaka. Yang keempat ni ada 4 huruf. Yang terakhirnya adalah makhraj Al-Khayshum, iaitu 2 huruf sahaja. Dan dia bukanlah melibatkan cara sebutan huruf, tetapi dia cuma menceritakan bahawa kedua-dua huruf ini bila kita sebut dua-dua huruf ini, dia menghasilkan bunyi gunnah ataupun dikenali dalam bahasa kita ialah bunyi dengung. Jaranglah kita ajar orang ngaji. Contohnya kita dengar anak kita ngaji, kita dengar kawan-kawan kita ngaji ataupun adik-adik-beradik kita ngaji. Bila disebut, kita dengar adik-adik kita ngaji ke kawan kita ngaji, dia baca inna tu tak berapa dengung. Biasa kita akan sebut dengung sikit. Jangan kita dengar orang kata sengar sikit situ. Jarang orang sebut sengar gitu. Orang akan sebut dengan istilah dengung. Sebab dengung ini orang kata kalimah yang khusus bagi ilmu tajwid ini. Gunnah dikenali dengan dengung. Dan sengar itu merupakan bahasa orang kita sahaja. Itulah sedikit sebanyak tentang makhraj huruf. Jadi tentang jika ada persoalan tentang makhraj huruf ini, boleh tanya dalam grup masing-masing. Tak ada masalah. Para asatizah insya-Allah boleh jawab dalam grup masing-masing. Jika ada para pelajar ada sebarang kemuskilan, tidak faham, ada rasa macam kekeliruan, boleh tanya guru masing-masing insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup pada makhraj huruf ini, dia ada satu kesimpulannya. Kita akan dapati bahawa amalan cara sebutan sesuatu huruf yang diamalkan dalam masyarakat kita sebenarnya ini ada yang tidak tepat sebenarnya, dan ada sebagai itu jauh daripada makhraj yang sebenar. Sebab apa saya katakan sebegitu? Sebab ini memang terjadi dalam masyarakat kita. Bukan saya kata orang lain sahaja, bahkan diri saya sendiri. Pada awal-awal saya mengaji Al-Quran, awal-awal saya mengaji Quran, saya kenal dengan Iqra' dulu. Iqra' muqaddam, barulah naik Quran besar. Ni zaman dululah. Zaman tahun dulu 90-an. Tapi orang sekarang mungkin dia hanya kenal dengan Iqra', lepas tu naik kepada Quran besar sahaja. Tu mungkinlah orang kata cara terkini. Bahkan cara ini juga diamalkan oleh ataupun dipraktikkan oleh kerajaan di taskan-taskan milik kerajaan. Dan habis Iqra' naik kepada Quran besar lalu. Tapi zaman saya ada Iqra' selit juga muqaddam. Barulah mas naik kepada Quran besar. Jadi seperti mana yang saya sebut dan apa yang dipaparkan di skrin itu, memang ada sebahagian huruf-huruf hijaiyah ini, huruf-huruf bahasa Arab ini, huruf-huruf Al-Quran ini, 29 huruf, ada sebahagian huruf ini orang kata apa, diajarkan dengan kaedah yang salah, diajarkan dengan cara yang salah, ada. Dan dia ada sebab juga kenapa diajarkan dengan cara yang tidak tepat ini. Sebagai contoh, saya ada listkan sebahagian huruf lah. Antara huruf-huruf dan cara sebutan huruf yang menjadi salah faham dalam masyarakat kita adalah, yang pertama melibatkan huruf alif dan hamzah. Dalam masyarakat kita, bila kita sebut alif, kita akan sebut sebagai a. Hamzah itu sama dengan alif, alif itu sama dengan hamzah. Kita sebut sebagai a semuanya. Kalau bagi atas a, bagi bawah i, bagi depan u. Bagi kita benda tu sama belaka. Sedangkan para ulama membezakan kedua-dua huruf ini. Sebab tu dalam bilangan huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab, dia letakkan 29 huruf. Alif ada huruf yang tersendiri, bilangan yang nombor 1, dan hamzah ada kedudukan yang tersendiri. Nak menunjukkan ada perbezaan pada alif dan juga hamzah. Tetapi dalam masyarakat kita faham ni adalah huruf yang sama belaka. Tu salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita.
Kita kena betul baliklah cara pemikiran kita, cara pemahaman kita berkenaan dengan huruf-huruf ini. Kita kena faham alif dia huruf yang tersendiri. Dia tidak ada baris padanya sebenarnya. Dia hanya datang dari keadaan kosong begitu yang disebut sebagai huruf mat. Tetapi berbeza dengan hamzah. Hamzah mesti didatang dengan cara tersendiri, sama ada dia berbaris atas, bawah, depan ataupun tanwin, ataupun dia datang kepadanya itu tanda mati. Pun ada berbeza dengan alif tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya perbezaan pada huruf ha dengan ha. Ya, ha dengan ha. Ada dua cara yang berbeza, cara sebutan yang berbeza. Makhraj walaupun mari kerongkong belaka, tapi peringkat tu berbeza. Ha ada tempat tersendiri dengan ha ada tempat yang tersendiri. Jadi cara mudah nak membezakan ha maftuhah, ha terbuka dengan ha bulat tu yang simple tu adalah pada bunyi, menghasilkan bunyi pedas pada ha maftuhah. Jadi ha maftuhah, ha yang terbuka itu mesti apabila kita menyebut huruf tersebut, kita bunyi seakan-akan bunyi kita pedas. Ha. Alhamdulillah. Subhanallah. Ha situ. Fasabbih bihamdi rabb. Jadi kita kena menghasilkan bunyi seakan-akan bunyi pedas untuk membezakan bunyi ha maftuhah ini, ha terbuka ini dengan ha simple tadi. Sebelah dia itu. Yang ketiganya huruf dha dengan dha. Dha dengan dha. Kedua-dua huruf ni sangatlah orang kata berlaku ketidaktepatan yang sangat besar dalam masyarakat kita. Ni saya boleh sebut sebagai memang orang berlaku kesalahan. Orang baca kesalahan yang orang kata sangat ketara berlaku dalam masyarakat kita. Ini pun disebabkan dengan cara pembelajaran kita masa kecil. Guru-guru kita masa kita kecil, contoh umur 3-4 tahun boleh ngaji tak? Umur 3-4 tahun baru nak baca nak mengenal huruf-huruf Al-Quran ini. Dha dengan dha, mungkin guru tengok Allah siang budak ni. Payah nak sebut dha dengan dha. Sebab apa? Sebab kena main lidah ni. Maka dia ajarkan ni, dia bacalah za dengan za. Za kecil itu jadi baca za, macam za itu. Dan za itu dia buat bunyi tersendiri menjadi bunyi za. Sebab apa? Sebab nak mudah ke kanak-kanak ini. Walaupun sebenarnya cara sebegini menyebabkan seseorang itu lekat dengan cara pembelajaran yang tidak tepat. Lekat dari kecil sampai besar, dia baca, dia praktik benda yang tidak tepat, benda yang salah. Jadi kita sepatutnya bila kita tahu ni, kita kena betul lalu. Dha saya sebut dah. Dha macam mana makhraj dia? Macam mana dia datang? Dari mana dia datang? Cara sebutan macam mana? Melibatkan apa? Dan dha, macam mana nak sebut huruf dha ini? Perkara apa yang melibatkan? Makhraj dia datang daripada mana? Mari daripada hujung lidah. Melibatkan makhraj lisan, hujung lidah. Dan juga hujung lidah itu mestilah gigi atas ni dia gigit tapak hujung lidah itu untuk menghasilkan huruf dha. Dan juga mestilah huruf dha itu pangkal lidah itu terangkat ke arah langit untuk menghasilkan bunyi yang tebal. Berbeza dengan dha, walaupun cara yang sama, iaitu hujung gigi atas gigit hujung lidah kita ni, tapak hujung lidah kita ini, tetapi pangkal lidah kita ini tidak terangkat ke arah langit. Menghasilkan bunyi yang nipis. Dan bila kita sebut pun bunyi mulut kita seakan-akan tersengih atau seakan-akan tersenyum. Dha. Dan dha, apabila pangkal lidah kita naik ke arah langit, menghasilkan bunyi yang tafkhim, bunyi yang tebal, maka mulut kita ini seakan-akan membulat. Dha. Bukan muncung, seakan-akan membulat. Dia ada kaedah yang tersendiri. Jadi dha dengan dha memang wajib kat atas kita ni, kita kena betul. Sebab saya nampak ramai orang yang lakukan kesilapan menyebut kedua-dua huruf ini. Bukan kata orang lain, bahkan diri saya sendiri. Saya awal dulu saya salah. Masuk sekolah tahfiz pun salah lagi dari segi sebutan.
Mungkin kurang cakna dari segi makhraj huruf masa tu. Sebab orang muda, tingkatan 1, 2, 3 duk cara mana. Naik tingkatan 4, 5 barulah nampak. Oh, rupanya cara sebutan selama ni tak tepat. Salah. Baca ikut dan je rupanya. Jadi dah hafal dah ni macam mana? Melekat dah dengan cara sebutan yang salah, maka kena ubah balik. Waktu saya rasa sedikit kesukaran. Tapi lama-lama Alhamdulillah. Boleh berubah dah. Cara sebutan azan dengan Allah ke arah yang lebih tepat. InsyaAllah. Jadi, bila sampai peringkat ke anak kita sendiri pula, mungkin kalau kita tak ada anak, ke anak buah kita, ke adik-adik kita, ataupun adik-adik kita, abang kakak yang boleh menerima teguran kita, boleh menerima ajaran kita, didikan kita, ataupun ibu bapa kita yang nak tahu kita lebih bab Quran, minta kita betul bacaan dia, kita tolong betul, kita tolong ajar cara makhraj yang sebetulnya bagi huruf-huruf ini. Supaya ahli keluarga kita ataupun anak-anak kita, darah daging kita, bahkan kalau boleh sebarkan lagi dalam kalangan sahabat-sahabat kita ataupun anak jiran tetangga kita, kita ajar dengan perkara yang betul, insya-Allah pahala yang kita ajar itu, ilmu yang kita sampaikan itu akan sentiasa bergerak, insya-Allah. Dan seterusnya yang keempat, tha dengan sa pun sama juga. Ramai orang ajar anak-anak sendiri, anak-anak buah, ajar budak-budak. Tha dengan sa dibaca, dia ajar tu cara sebutannya lebih kurang sahaja bunyi dia. Sa belaka. Sebab apa pakai sa belaka? Sebab mudah nak sebut. Kenapa dah ajar tha? Sebab rasa susah. Sebab tha ni melibatkan gigi atas ni, gigit hujung, gigit tapak hujung lidah juga, seperti mana za dengan dha. Maka kita rasa rumit, budak pun tak boleh nak sebut molek, kita kata sebut sajalah, janji boleh baca. Hak tu hak berlaku dalam masyarakat kita. Jadi benda ni kita kena perbetulkan balik. Sebab itulah sekarang ni orang kata tumbuhnya pusat-pusat pengajian Al-Quran ini bak cendawan dah. Ngata kau lepas hujan cendawan naik. Banyak tempat buka pusat pengajian ini. Sebab apa muncul banyak pusat-pusat pengajian ini? Tidak lain tidak bukan untuk memperbetulkan balik cara bacaan Al-Quran dalam masyarakat kita. Nak betul daripada budak, kalau boleh daripada budak sampailah ke orang dewasa, kita nak betul belaka supaya semua orang dapat membaca Al-Quran dengan cara sebutan yang tepat, insya-Allah. Dan juga yang terakhir adalah huruf dha. Dha ini saya boleh katakan sedikit kesukaran lah. Dia memerlukan kepada rujukan guru juga, guide daripada seorang guru. Sebab dha ini ramai orang yang silap bila dia baca huruf dha seakan-akan dia sebut huruf da. Ghairil maghdu. Du situ sepanjang tepi lidah. Du. Tapi ada orang buat ghairil maghdubi alaihim. Dubi alaihim. Dibaca dengan huruf da. Maka ni salah dari segi makhraj. Bila salah dari segi makhraj, maka salah habis. Melibatkan sifat uduh pun salah habis. Jauh lagi daripada orang kata sebutan yang asal macam mana. Jadi ni pun jadi ni sebahagian huruf lah yang saya sebut. Mungkin ada lagi huruf yang lain. Sebagai contoh huruf sad, sa. Bila orang sebut huruf sa ni, orang ajar dengan cara memunculkan mulut. Sedangkan dari segi makhraj huruf salah. Sa tidak memunculkan mulut. Maaf, tidak memunculkan mulut. Kerana huruf yang memunculkan mulut itu hanya satu sahaja, iaitu huruf waw. Manakala huruf yang lain boleh jadi dia hanya membulatkan sedikit mulut disebabkan melibatkan pangkal lidah naik ke arah langit, ataupun terjadinya bunyi yang tafkhim bagi huruf-huruf yang tertentu, iaitu bunyi huruf yang tebal. Maka kadang seakan-akan membulatkan mulut, bukan memunculkan mulut. Dan ada huruf yang lain kita baca secara seakan-akan mahu tersenyum. Itulah sedikit sebanyak tentang makhraj huruf yang kita telah belajar. Memang tajuk ni tajuk yang berat. Tapi insya-Allah kita ibaratnya kita naik basikal, kita kayuh perlahan-lahan, lama-lama kita boleh speed lagi laju.
Mula-mula kita slow dulu. Macam kita ajar anak-anak kita kayu basikal. Mula-mula pasang 2 tayar belakang tu backup. Kayu slow-slow. Ajar anak kayu basikal. Reti dah sikit, kita cabut setayar. Kau laju. Molek sikit lagi, kita cabut 2 tayar backup. Bukan cabut 2 tayar besar. Cabut 2 tayar besar, tak gerak basikal. Cabut 2 tayar backup. Maka anak kita boleh kayu dah dengan sendirinya. Lama-lama bila dah dapat balance, dapat orang kata stabilkan cara kayuhan dia itu, lama dia boleh speed lagi. Begitu juga dengan boleh dibandingkan dengan bacaan Al-Quran kita ini. Mula-mula perlahan. Ambil masa. Kita perlukan kepada praktis. Tidak ada orang kata belajar-belajar, praktis sekali lepas tu tinggal. InsyaAllah boleh je jadi mahir baca Quran. Tidak. Al-Quran ini memerlukan kepada praktis yang sentiasa berjalan, sentiasa bergerak. Barulah orang kata sebati dengan lidah kita ini cara sebutan yang tepat, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak tentang makhraj huruf. Jadi untuk hari ini kita telah selesai pada tajuk makhraj huruf. Kita insya-Allah kita akan masuk sedikit tajuk yang baru pula, iaitu dalam mana-mana kitab tajwid apabila menyentuh tajuk makhraj huruf, mesti diletakkan selepas makhraj huruf itu satu tajuk yang dinamakan dengan tajuk sifat huruf. Ya, sifat huruf. Sifat huruf ini satu tajuk yang berkait rapat juga dengan orang kata makhraj itu tadi. Sebelum tu kita kena apa itu sifat huruf? Kenapa sifat huruf ini? Okey, dari segi pengenalan dia, sifat huruf merupakan satu tajuk yang sangat penting di dalam skop ilmu tajwid, ya. Benda yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Kalau kita tinggal bab sifat huruf, maka tak sempurna cara sebutan huruf-huruf bahasa Arab atau huruf-huruf Al-Quran kita ini. Kita paling kurang kita tahu juga sedikit, atau kita tahu secara umum. Sebab apa saya kata paling kurang tahu secara umum? Kerana kalau nak tahu secara mendalam, kalau kita nak katakan bahawa orang yang betul-betul boleh baca Quran ni, orang mestilah dia faham secara mendalam sifat huruf, maka saya boleh katakan ramai orang tak dapat orang kata mahir betul-betul dengan Quran. Disebabkan sifat huruf ni satu tajuk yang sangat berat, yang sangat complicated. Bahkan ulama pun banyak percanggahan pendapat dalam tajuk ini. Ia sangat berkait rapat dengan tajuk sebelum ini, iaitu makhraj huruf, macam saya sebut tadi. Para ulama memberi perhatian yang khusus mengenai tajuk ini sehingga meletakkan tajuk sifat huruf ini sebagai tajuk yang kedua selepas makhraj huruf di dalam kitab masing-masing. Maksudnya bukalah mana-mana kitab tajwid sekalipun, kitab tajwid bahasa Arab ke, dalam bahasa Arab ke, ataupun kitab tajwid dalam bahasa Melayu sekalipun, bahkan dalam tulisan Jawi sekalipun, mesti selepas makhraj huruf itu tajuknya ialah sifat huruf. Tetapi berapa ramaikah orang yang tahu tentang wujudnya tajuk sifat huruf ini? Kita boleh tanya orang. Contoh orang yang mengajar kita Quran sekalipun, kita tanya dia, Ustazah, boleh terang tak sifat huruf tu apa? Sebab belik buku ni ada tajuk sifat huruf. Biasa belajar makhraj huruf. Buku-buku kitab ada tajuk sifat huruf. Boleh terang tak sifat huruf ni apa? Saya yakin ramai yang tidak berani nak jawab tajuk sifat huruf ini. Kerana tajuk yang sangat complicated, saya kata tadi, terlalu sukar untuk memahamkan orang lain. Bahkan ada orang dia hanya faham untuk dia saja. Bila nak terang ke orang lain, orang tu tak akan dapat tak faham cara terangan dia. Dia hanya faham untuk dia sendiri. Sebab apa? Sebab tajuk ini sangat susah. Jadi bila ulama ni meletakkan atau memberikan perhatian khusus kepada tajuk sifat huruf ini, ini nak tunjukkan apa dia? Ini nak menunjukkan bahawa tajuk sifat huruf ini mestilah diberi perhatian yang sewajarnya untuk memahami dan menguasainya dengan baik. Tapi insya-Allah bagi kuliah tajuk ilmu kita ini, saya cuba terangkan seringkas mungkin. Kita tidak perlulah kita masuk terlalu mendalam sampai melibatkan perkara-perkara yang khilaf. Cuma cukup sekadar kita tahu sifat huruf ni apa dia, ada berapa sifat huruf, di satu huruf tu ada berapa sifat, dan ada sifat-sifat yang tunggal, sifat-sifat berlawanan. Kita kenal perkara yang umum dulu. InsyaAllah bila kita dah kuasai dengan sebaiknya perkara-perkara asas yang lain,
InsyaAllah kita cuba dalami pula sekali lagi dengan lebih mendalam. Sebab tajuk ni masih ada ulama khilaf lagi bab ni. Walaupun apa yang ada dalam buku kita ni kesimpulan sahaja, tapi ulama dia masih lagi bercanggah pendapat antara satu sama lain. Sebab dia masing-masing mempunyai pendapat yang tersendiri. Pendapat yang orang kata pendapat yang terbaik juga. Jadi kita masuk pada pengenalan lagi. Bila kita kata pengertian ni, kita kena kenal dua benda, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Sifat, sifat uruf. Dari segi bahasanya apa dia masuk sifat uruf? Iaitu keadaan atau perihal sesuatu benda atau sesuatu perkara. Keadaan atau perihal sesuatu benda atau sesuatu perkara. Orang kata ada something tentang perkara tersebut. Dari segi bahasa, dari segi istilah dia secara spesifiknya, sifat uruf ni apa dia nak cerita dalam skop ilmu tajuk ini? Ia sebenarnya adalah kaedah atau cara menekan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan seperti nyaring, lembut, kuat dan sebagainya. Ini cara menyekat udara yang menghasilkan bunyi suara ketika suatu huruf dilafazkan sama ada dengan nada tinggi, rendah, nyaring dan selainnya. Jadi apa yang boleh kita faham bahawa sifat uruf ini sebenarnya ada kaedah dia. Kaedah dia iaitu kaedah kita menyekat udara ataupun kita nak tekan udara yang melalui rongga kita ni, sama ada mulut maupun hidung. Dia ada kaedahnya sendiri yang menghasilkan bunyi huruf-huruf yang tertentu. Itulah lebih kuat, lebih kurangnya. Contohnya kalau kita sekat cara gini menghasilkan bunyi yang nyaring. Buat cara gini menghasilkan bunyi yang lembut. Buat cara segini menghasilkan bunyi yang kuat dan yang lain-lain lagi. Jadi bila kita masuk dalam sifat uruf ini, kita kena faham juga macam saya sebut tadi, ulama pun khilaf bab tajuk ini. Jadi sini poin di sini ulama berbeza pendapat pada bilangan sifat uruf. Ulama berbeza pendapat. Ada yang membahagikan kepada 44 bahagian dan ada juga yang membahagikan kepada 34 bahagian. Sebagai contoh Imam Makki, Imam Makki mengatakan bahawa sifat uruf ini terbahagi kepada 44 bahagian. Tetapi Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan 34. Ada berbeza pandangan ni antara imam-imam yang masyhur ataupun imam-imam yang besar dalam bidang Al-Quran. Namun gitu, selepas orang kata diteliti, para ulama teliti balik, jadi ulama ada membuat satu kesimpulan, iaitu kita pegang kepada pandangan Imam Ibnu Al-Jazari, yang mana beliau menyimpulkan bahawa sifat uruf ini kepada 17 sifat yang masyhur. Jadi banyak-banyak bahagian, last sekali disimpulkan bahawa ada 17 sifat yang sangat yang masyhur dalam tajuk sifat huruf ini. Dan sifat-sifat ini dia dibahagikan kepada dua. 17 dia ada bahagi dua. Bukan bagi sama rata, tapi dia ada grup tersendiri, iaitu 10 sifat yang saling berlawanan. Ada 10 sifat, maksud saling berlawanan ialah 5 lawan 5. Dia saling berlawanan. Yang keduanya adalah sifat-sifat tunggal, iaitu sifat-sifat yang mari satu je, dia tidak ada lawan dia. Memang dia mari dengan satu dia saja. Itu bagi kepada dua. Okey, jadi kita masuk kepada sifat-sifat berlawanan. Sifat-sifat berlawanan ini merupakan bahagian yang wajib ada bagi setiap huruf hijaiyah. Masuk dia menapa? Ada 10 sifat yang berlawanan. Jadi saya sebut tadi 5 lawan 5. Jadi tidak dapat tidak bagi sesuatu huruf itu. Contohnya huruf ba contohnya. Ada 10 sifat berlawanan ni, wajib bagi ba itu paling kurang dia ada 5 sifat bagi sifat berlawanan bagi huruf ba tadi. Mesti begitu. Ada poin yang kedua, setiap huruf ini mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 5 sifat daripada 10 sifat yang berlawanan itu. Sebab dia mesti ada salah satu daripada sifat-sifat yang berlawanan ini. Tidak ada kita kata dia ada sifat A, dia tak ada sifat B, hak lawan dia tak ada. Itu yang betul. Lepas tu C, D saling berlawanan, dia kata C dengan D tak ada lah ke pada huruf ba ini. Dia tinggal, dia tak ada lah ke? Tidak. Dia mesti ada salah satu bagi sifat-sifat ini.
mesti ada salah satu daripada yang berlawanan itu. Kalau A lawan B, mesti ada salah satu. Ada A atau ada B. Begitu juga kalau C lawan D, mesti ada salah satu. Sama ada C ataupun D. Ataupun ada E atau F, mesti ada salah satu. Cukup 10 sifat. Jadi 5 lawan 5, mesti ada 5 sekurang-kurangnya sifat bagi sesuatu huruf tersebut. Manakala sifat-sifat tunggal hanya terdapat pada sesetengah huruf sahaja. Sifat tunggal bakinya ada 7. Tak semua huruf dia ada. Dia hanya ada pada sebahagian huruf sahaja. Jadi apa yang kita boleh nampaknya ialah gini je lah. Kita ada 29 huruf. 29 huruf ni, setiap huruf tu wajib bagi dia itu ada 5 sifat yang berlawanan. Koma-koma ada 5 sifat. Itu akan jadi ada 4 sifat. Tak akan jadi ada 6 sifat. Yang mari pada sifat berlawanan. Mesti ada 5 koma-koma. 5 koma-koma ada 5. Lepas tu, jika dia lebih, disebabkan oleh ditambah dengan sifat-sifat tunggal tadi. Sifat tunggal kan, dia mari seorang, tak ada partner. Maka kadang-kadang huruf ni, dia ada sifat tunggal. Sifat tunggal mari kat dia jadi 6. Dan huruf-huruf yang paling banyak sifat ialah huruf Ra, yang mana dia mempunyai 7 sifat. Iaitu 5 yang berlawanan dan 2 yang tunggal. Nampak gitulah. Setiap huruf koma-koma ada 5 sifat. Dan sifat huruf yang paling banyak sifat ialah huruf Ra, ada 7 sifat. 5 yang berlawanan, 2 yang tunggal. Jadi kita masuk yang pertama, sifat-sifat yang berlawanan. Jadi sifat-sifat yang berlawanan ini saya boleh pecahkan kepada 5 grup. 5 grup sebab dia saling berlawanan. Iaitu grup yang pertama, jahru. Al-jahru lawan dia al-hamsu. Ataupun jahar lawan dia hamas. Orang Melayu sebut jahar hamas. Jahar hamas. Satu grup yang pertama. Apa dia jahar hamas, nanti kita masuk. Yang keduanya ialah syiddah dengan ar-rakhawah. Syiddah dan juga ar-rakhawah. Dia mesti berlawanan. Yang ketiga, isti'la lawan dia istifal. Isti'la lawan dia mesti istifal. Yang seterusnya, al-itbaq lawan dia infitah. Al-itbaq lawan dia infitah. Yang terakhirnya adalah idlaq lawan dia ismat. Idlaq lawan dia ismat. Jadi mesti ada salah satu daripada grup, setiap grup ini. Ada 5 grup mesti ada. Setiap grup mesti ada sifat daripada setiap grup itu. Itu minimum bagi setiap huruf. Jadi barulah kita masuk kepada apa dia ni. Jaharu hamas, syiddah rakhawa, isti'la istifal, itbaq infitah, itlaq dengan isma'. Apa dia sebenarnya nama-nama ni? Jadi saya cuba ringkas dah. Saya cuba buat dalam skrin kita ini. Iaitu walaupun dia terbahagi kepada 5 ni ada maksud yang tersendiri. Iaitu grup yang pertama, jahar dengan hamas. Dia melibatkan nafas ataupun angin. Dia melibatkan nafas ataupun angin yang keluar ni daripada mulut kita. Sebagai contoh, jahar hamas melibatkan nafas atau angin. Maksud dia apa? Maksudnya bab nafas atau angin ni, contoh dia, adakah bila sebut huruf tersebut dia nafas atau angin itu ni tersekat? Jika tersekat disebut sebagai tertahan, disebut sebagai al-jahar. Jahar ni maksudnya bila kita sebut huruf tersebut, nafas atau angin kita ni tertahan ketika kita menyebut huruf tersebut. Dan al-hamas maksud dia adalah nafas terlepas, angin terlepas ketika kita menyebut huruf tersebut. Boleh nampak? Begini insya-Allah kita boleh nampak. Grup pertama berkaitan dengan nafas atau angin. Hak mana sekatkan angin itu, yang mana yang melepaskan angin tersebut. Ada tempat masing-masing. Yang kedua, syiddah dengan rakhawah melibatkan suara. Yang manakah suara tertahan disebabkan berlakunya tekanan yang lemah pada makhraj. Jadi grup kedua ni suara tersekat ataupun suara terlepas. Syiddah suara tersekat, rakhawah suara terlepas. Tapi dalam grup yang kedua ini dia ada satu tambahan lagi. Sifat tambahan dinamakan sebagai tawassut. At-tawassut. At-tawassut ni maksud dia apa?
At-tawassut ni maksud dia adalah pertengahan. Nak kata suara terlepas, suara tertahan ketika menyebut, tidak. Nak kata suara terlepas ketika menyebut ni, tidak. Tapi dia boleh duduk pada keadaan pertengahan. Yang ini kita panggil sebagai at-tawassut. At-tawassut. Sama ada suara terlepas, suara tertahan ataupun suara itu dikeluarkan secara sederhana ketika menyebut huruf. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah tadilah isti'la dengan istifal, iaitu maksudnya tebal atau nipis. Tebal atau nipis. Tetapi dari segi makna dia, dari segi bahasa dia, bukanlah berarti istilah itu tebal, istifal itu nipis, tidak. Tetapi apabila menyebut istilah, maksud dia dari segi bahasa adalah meninggi. Maka ulama katakan apa yang meninggi? Iaitu pangkal lidah ni, kita mengangkat pangkal lidah kita ni ke arah langit ketika mana kita menyebut huruf-huruf istilah ini. Maksudnya meninggi. Apa yang meninggi? Iaitu pangkal lidah itu naik meninggi ke arah langit. Jadi nama dia itu istifal, iaitu merendah. Iaitu merendahkan pangkal lidah daripada langit ketika menyebut hurufnya. Dia pun ada huruf-huruf yang tersendiri. Ada huruf yang tersendiri. Istilah meningkat, istifal merendah. Dia ada sebab-sebab apa dinamakan sebegitu. Dia melibatkan dengan pangkal lidah kita, insya-Allah. Dan guru seterusnya yang keempat iaitu al-itbaqu dan juga infitah. Itbaqu dengan infitah. Tadi istilah dengan istifal. Istilah dengan istifal. Istilah itu meningkat, meninggi, menaik. Istifal itu merendah. Tapi guru yang seterusnya ialah guru itbaq dengan juga infitah. Itbaq ini bermaksud tertutup, terhimpit ataupun melekat. Maksud dia apa? Maksud dia ni apabila kita menyebut huruf-huruf itbaq ini, kita mengangkat pangkal dan tengah lidah ke langit semasa menyebut hurufnya. Maksudnya bila kita sebut huruf-huruf itbaq ini, pangkal lidah kita memang naik ke arah kuasa. Ke arah mengangkat pangkal lidah ni dan tengah lidah ke arah langit ketika menyebut huruf dia. Menyebut huruf dia. Dia ada huruf-huruf yang tersendiri. Dan lawan dia itu infitah, maksudnya terbuka, merenggang. Jadi kalau itbaq ni tertutup, terhimpit, melekat, maksudnya pangkal lidah dan tengah lidah naik ke arah langit. Manakala infitah ini, pangkal lidah dan tengah lidah itu tidak naik ke arah langit kita. Bahkan dia itu hanya merenggangkan pangkal dan tengah lidah dari langit semasa menyebut hurufnya. Ada huruf-huruf yang tersendiri. Dan yang terakhirnya iaitu izlaq dengan ismat. Izlaq dengan ismat. Izlaq ini melibatkan kelancaran sebutan bagi lisan Arab. Kelancaran sebutan. Dia tidak melibatkan anggota dan mulut dah yang kelima ni, tetapi dia lebih kepada perbahasan sifat huruf sahaja. Tidak termasuklah dalam skop ilmu tajwid. Cuma dia hanya jadi penyempurna bagi tajuk sifat huruf sahaja. Yang kelima ini. Izlaq maksudnya tergelincir ataupun cepat. Itu huruf-huruf dia ni rasa ringan dan mudah ketika menyebut hurufnya. Dan ismat ini lawan dia adalah tertahan atau tertegah, berat atau payah ketika menyebut hurufnya. Itulah izlaq dan juga ismat. Jadi kita kena ingat yang pertama tadi berkaitan dengan nafas ataupun angin kita, yang mana sekat, yang mana terlepas. Yang keduanya berkenaan dengan suara kita, yang mana suara tertahan, yang mana suara terlepas, yang mana suara berada pada pertengahan dia. Yang ketiga tadi ialah tebal maupun nipis, maksudnya meninggi akan pangkal lidah tadi dan juga merendah akan pangkal lidah tadi. Yang seterusnya tadi adalah itbaq dan juga infitah, iaitu yang mana melibatkan pangkal lidah dan juga pertengahan lidah
Dan yang mana terangkat ataupun yang mana yang lawan dia, yang mana itu merenggangkan pangkal dan tengah lidah dari langit semasa menyebut hurufnya. Yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan bahasa Arab sahaja, berbahasa sifat huruf dalam bahasa Arab sahaja, iaitu dia tidak melibatkan skop ilmu tajwid. Yang mana mudah bagi orang Arab tersebut, itulah izlaq. Yang mana yang campur aduk sekali, yang benda yang baru, itulah untuk orang asing. Itu yang mari daripada bahasa asing. Begitulah sedikit sebanyak berkenaan dengan sifat huruf kita pada hari ini. Kita kenal sahaja dulu, tak masuk lagi secara lebih spesifik, secara lebih terperinci, tidak lagi. Kita sekadar kenal dulu apakah ia sifat huruf, apakah grup dia. Nak nampak grup dia ada 5. Kait dengan nafas tadi, angin. Nak kait dengan suara tadi, kait dengan pangkal lidah kita ni naik ke turun, kait dengan pangkal lidah tengah lidah itu naik ke turun. Dan yang terakhirnya tadi adalah berkaitan dengan bahasa Arab tadi. Itu pun ada kaedah yang tersendiri. Nak tahu macam mana. Begitulah sedikit sebanyak pada hari ini. Saya rasa cukup lah. Dengan masa yang diberi pun telah sampai ke penghujung dia. Saya mengharapkan para penonton dapat memahami tajuk ini. Tajuk ini sedikit panjang, sedikit berat dan sedikit bosan. Boleh ngatuk mata kalau cakap bab tajuk sifat huruf ini. Sebab dia susah. Susah orang nak faham. Jadi insya-Allah kita cuba faham mengikut sedaya upaya kita. Dan juga saya pun bagilah fahaman yang ringkas saja. Moga-moga kita dapat faham dan kita tidak perlulah meleret sampai ke perbahasan yang tidak perlu, insya-Allah. Jadi begitulah sedikit banyak pada hari ini. Saya rasa insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Kita akan sambung lagi tajuk sifat huruf ini. Insya-Allah kita cuba habiskan juga pada pelajaran akan datang. Dan saya mengharapkan jika para pelajar mempunyai soalan, boleh tanya dalam grup masing-masing. Tanya direct kepada guru masing-masing, tidak ada masalah, insya-Allah. Guru masing-masing akan tolong. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum kita tutup kuliah tajuk ilmu kita, sama-sama kita ma'amikan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.